Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu yang berpaling tadah daripada agamanya, yakni menjadi murtad, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan kepada mereka suatu kaum yang ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas, gagah terhadap orang-orang yang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpahan karunia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kerana Allah Ta'ala itu maha luas limpah karunia-Nya, lagi meliputi pengetahuannya. Sesungguhnya penolong-penolong kamu hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, sedangkan mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung perintah Allah. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya, maka berjayalah dia, kerana sesungguhnya golongan yang berpegang dengan agama Allah itulah golongan yang berpegang teguh dengan agama Allah itulah yang tetap akan diberikan kemenangan oleh Allah. Sadaqallahul azim. Dan Imam pengurusi Al-Fadhil Ustaz yang memberikan pengisian sementara menunggu kehadiran saya, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat
yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang masih lagi memberikan kita peluang dan kesempatan untuk bertemu pada pagi yang mulia ini, untuk kita sama-sama ingat memperingati di antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan sedikit masa yang kita luangkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, untuk kepentingan diri kita, guna di dunia yang fana dan guna di akhirat kelak yang baqa. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan hidayahnya senantiasa kepada kita untuk kita istiqamah dan terus berada di atas perjuangan Islam ini sendiri. Hadirin hadirat sekalian, dalam perbincangan kita yang terdahulu, kita membincangkan bagaimana tanggungjawab dan peranan yang perlu dimainkan oleh setiap individu Muslim terhadap usaha dan apa sahaja perkara yang boleh memberikan kita ruang dan peluang untuk berada bersama jamaah Islam, untuk kita bersama berada dalam gerakan Islam. Maka pada pagi yang mulia ini kita sambung kepada perbincangan kita. Saya kira kita masuk terus kepada bab yang seterusnya, iaitu Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Hizbullah, parti Allah, dan parti syaitan. Baik, mewujudkan jamaah ataupun Hizbullah, yakni parti Allah. Hizb maknanya parti. Hizbullah, parti Allah lah. Disebut parti Allah ini parti Islam. Mana-mana saja parti yang kena ataupun yang selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewujudkan jamaah ataupun parti Allah ini adalah merupakan suatu tuntutan dinul Islam, merupakan perintah Allah dan dihayati oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh itu, anggapan yang menyanggah kewujudannya adalah bertentangan dengan nas yang terang. Kemunculan pendapat yang mengatakan tidak perlunya organisasi, jamaah ataupun parti dan menganggapnya tidak sunnah ataupun tidak syar'i adalah kerana kejahilan ataupun diperalatkan oleh musuh-musuh Islam bagi mematikan cahaya Islam yang telah pun diganggu dengan menghapuskan khilafah Islamiyah. Kewujudan harakah Islamiyah yang lahirnya parti Islam Hizbullah adalah tanda kebenaran wujudnya tajdid, reformasi yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu-satunya penyelesaian yang bagi mengembalikan sakhsiah Islamiyah kepada umat ini apabila mereka dilanda oleh pelbagai bentuk penyelewengan, sama ada daripada luar maupun dalam. Baik, daripada apa yang kita bincangkan, ayat Al-Quranul Karim daripada surah yang saya bacakan tadi, iaitu daripada suratul Maidah ayat ke-51 dan 56 hingga 56, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat dan sikap orang-orang yang beriman yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang ke-56 itu, dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya, maka berjayalah dia. Maka kerana sesungguhnya golongan yang berpegang dengan agama Allah, ala fa inna hizballah, disebutkan dengan kalimah hizballah, maknanya satu kumpulan yang betul-betul maknanya memegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan kemenangan kepada golongan yang memperjuangkan Islam, golongan yang ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, walaupun di sana ada pelbagai halangan, walaupun di sana ada pelbagai ujian yang bakal merentasi dan mendepani cabaran-cabaran tersebut. Tetapi yakinlah kita sebagai pejuang-pejuang Islam bahawa
bila kita berada dengan parti Allah, bila kita berada dengan parti Islam, bila kita berada dengan jamaah Islam ini, harakah Islam ini, maka nescaya Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada mereka-mereka, khususnya mereka yang tidak berkepentingan lain, tidak ada kepentingan diri, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, melainkan kepentingan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya parti Allah itu bukanlah satu nama yang ditampal dengan sebegitu mudah. Oleh kerana ianya adalah tuntutan Islam, maka ianya mestilah mempunyai sifat-sifat yang dibentuk oleh Islam, bermula daripada pimpinannya sehinggalah kepada pengikut biasa. Begitulah tanzim dan khitahnya, segala-galanya mestilah menurut petunjuk Allah yang dihayati oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan tengok nanti perbahasan berkenaan dengan sifat-sifat parti Allah berdasarkan kepada ayat suratul Maidah ayat 51 hingga 56. Jadi kita muhasabah balik, kita tengok balik kita duk berjuang hari ini benar ke tidak, menepati ataupun tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, kan? Sesungguhnya menjadikan sunnah Allah Ta'ala yang amat sesuai bagi manusia dan dunia tempat mereka diamanahkan untuk menjadi khalifahnya dengan menegakkan ad-din dan mentadbir urusan dunia dengan agama. Apabila iblis menjadi penentang utama ad-din terhadap pengisytiharan Allah ketika diciptanya Adam alaihissalam, maka ditakdirkan pertarungan yang berterusan di antara jundullah yang melaksanakan tugas khilafah dan jundu iblis yang menjadi pengganggu ataupun dengan ibarat yang dinyatakan oleh Allah sebagai parti Allah dan parti syaitan. Itulah kesimpulan daripada ayat Al-Quran yang menjadi dasar dan mukaddimah kepada tajuk perbincangan kita ini. Jadi oleh kerana kita merupakan di antara tuntutan ataupun di antara tujuan matlamat Allah Ta'ala menciptakan kita, iaitu menjadi khalifatullah, menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, yang dikatakan khalifah berdasarkan ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika mana Allah Ta'ala menyatakan untuk melantik manusia ini sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, kan? Malaikat mengatakan, apakah wahai Allah nak melantik manusia yang kerja dia suka menumpahkan darah di atas muka bumi ini, kan? Allah Ta'ala menyatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu semua tidak mengetahui. Maka oleh kerana tugas kita ini besar, dunia ini diamanahkan kepada manusia untuk melaksanakan tugas khalifah Allah Ta'ala yang merupakan satu perkara yang sangat besar, maka kita di sana ada ujian, ada cabaran yang juga daripada syaitan yang kerja dia memang untuk nak menyesatkan orang ramai daripada meneruskan ataupun bersama-sama dengan perjuangan Islam ini. Baik, sifat-sifat parti Allah. Apa dia yang dikatakan sifat, yang dikatakan sifat kepada parti Allah Ta'ala itu? Berdasarkan kepada ayat yang telah saya bacakan tadi. Yang golongan mukmin adalah golongan yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan agama di muka bumi ini dengan menjadikan hukum-hukum dan syariahnya sebagai pemerintah segala urusan manusia di muka bumi dan segala perkara yang berhubung dengannya. Ianya bukanlah boleh dilakon dan didagakkan dengan mudah tanpa petunjuk daripada Allah, sehingga ternyatalah keimanan dan keislaman yang sebenarnya yang membuahkan sifat-sifat yang layak menjadi pilihan Allah, di mana sifat-sifatnya dinyatakan dengan terang dan di antaranya ialah begitu. Jadi maknanya nak tegak ni Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang beriman. Orang yang tak beriman tak boleh duduk dalam jamaah Islam. Dalam parti Allah ni orang tak beriman tak boleh. Macam mana dia nak yakin dia ni tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan kemenangan Islam.
Dia yakin dengan duit ringgit, dengan kuasa, dengan kedudukan yang ada. Betul lah, waktu dia ada kedudukan, dia ada pangkat, dia masih lagi ada jawatan, maka tak ada masalah. Tapi bila dia tak ada jawatan, nak jadi apa? Kan? Macam gambar ni yang berlaku di negeri Terengganu. Dia melompat sekejap, lepas tu patah balik, turn back, dan sebagainya. Bukan payah mana pimpinan dia tahu, dia kata pokok ni dia nak yang tu je, bagi yang tu selesailah masalah dia. Kan? Begitu. Dia tak nak masalah yang tu. Baik. Jadi sifat jamaah Islam, dia bukan boleh lagu tu. Kan? Dia bukan boleh lagu tu. Dipahamkan, dia hantar 6 orang pergi jumpa orang lain. Lepas tu dia kata orang mai jumpa dengan dia, nak pujuk dia bersama-sama. Ni semua kong kali kong semua ni. Auta bagi 3 ni semua ni. Kan? Jamaah Islam dia tidak begitu. Orang beriman dia tak jenis merajuk-merajuk. Kau tak boleh, tak dapat, kata apa, dia tak jenis merajuk nak lompat sana lompat sini. Dia tidak sebegitu. Tapi orang yang tidak ada iman, orang yang tidak ada agama, orang yang hanya menjadikan dunia ini sebagai matlamat kehidupan dia segala-galanya, maka dia boleh buat lebih daripada itu. Masjid pun dia boleh roboh, tuan-tuan. Masjid Bujal dulu ni di Kemaman pun dia boleh roboh, takkan nak runtuh kerajaan tu apa masalahnya. Kan? Begitu. Baik. Yalah, biasa hidup dengan senang, tiba-tiba tak dapat jawatan. Baik. Kita tengok sifat, apakah yang dikatakan sifat bagi parti Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini berdasarkan kepada ayat 51 hingga 56. Allah Ta'ala mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Kan, dia matlamat dia Allah je. Kita berjuang kerana Allah, bukan berjuang kerana pangkat, bukan berjuang kerana manusia, bukan. Kita berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Saling kasih mengasihi dan cinta mencintai di antara Allah dan hamba-hambanya, menggambarkan betapa eratnya hubungan hamba dengan Tuhannya. Kasih Allah terhadap hambanya tidak boleh dirasai nilainya kecuali hanya oleh orang hamba-hambanya yang mengenali Allah dengan segala sifatnya, seperti yang disifatkan di dalam kitab oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meyakini segala-galanya sehingga menjadi akidah yang sebati dan menguasai keseluruhan perasaan dan tindak tanduk serta kegiatan hidupnya. Itu dia. Jadi sifat orang beriman ni yang dikatakan Allah Ta'ala mengasihi mereka dan mereka kasih kepada Allah. Mereka tidak ada perkara yang lain. Mereka berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpolitik kerana Allah. Mereka berpilihan raya kerana Allah. Bukan masuk politik ni kerana nak kejar pangkat kedudukan. Pangkat dan kedudukan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa sahaja yang layak. Itu dia. Jadi sebab itu keyakinan ini menandakan bagaimana hubungan yang erat di antara makhluk dengan Khaliq. Makhluk yang dicipta dengan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Kan? Begitu. Jadi maknanya sifat yang pertama ialah Allah Ta'ala mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Kalau ada sifat ni. Sebab itu kita doa ajar kepada ahli-ahli gerakan Islam, ahli-ahli harakat Islamiah, ahli-ahli kepada parti Islam ini dengan balasan syurga. Kita janjikan syurga, kita tak janjikan yang lain, kita tak janjikan kemewahan. Kamu bersama dengan perjuangan Islam, kita tidak menjanjikan kamu kemewahan hidup sebagaimana yang kamu semua inginkan. Kita janjikan kemewahan yang lebih hebat, lebih besar lagi, lima ba'dal maut, lepas daripada kita mati dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini beza di antara mukmin dengan fasik, mukmin dengan kafir, mukmin dengan orang yang tidak mukmin. Ini beza dia. Orang tidak beriman, dia menjadikan dunia ini segala-galanya. Dia menjadikan peluang hidup di dunia ini untuk dia ambil, dia rebut, dia tawan, dia dapatkan semaksimal mungkin keseronokan dan kehidupan duniawi ini sendiri. Tapi bagi orang yang beriman, dia ambil dunia, tapi dia lebihkan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasih hamba terhadap Tuhannya adalah nikmat kurniaan Allah yang tidak dapat dirasai
hanya oleh orang-orang yang merasainya, seperti juga menyedari betapa kasihnya Allah Ta'ala kepadanya, sehingga terbuktilah apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi kasih kita terhadap Allah Ta'ala ini adalah satu nikmat yang cukup besar. Ini nikmat ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan mai duduk pagi-pagi begini, mai berpagi-pagi dengan kebaikan. Lepas tuan-tuan pula bersama dengan jamaah Islam. Lepas tuan-tuan pula menginfakkan sebahagian harta benda untuk kerja-kerja agama dan sebagainya. Ini suatu nikmat yang cukup besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yukhzafa fin nar." Baik, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. 3 perkara yang menjadikan seseorang itu benar-benar merasai kemanisan iman. Kalau kita boleh ada rasa kemanisan, kita boleh rasa dapat 3 perkara ini, maka kita sebenarnya telah pun mengecapi nikmat iman. Bukan senang tuan-tuan, nak boleh mai duduk mai bangun pagi-pagi, awal-awal begini nak sampai pagi ni bukan senang, bukan satu perkara yang mudah. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita, Allah berikan hidayah kepada kita untuk bersama-sama merasai kemanisan iman itu. Yang pertama kata Rasulullah, bahawa adalah Allah dan Rasulnya terlebih kasih kepadanya daripada yang lain. Kan? Jadi dia letak Allah dulu, Allah first. Bukan people first. Apa benda pun Allah dulu. Kira bicara dia, calculation dia mesti Allah. Lepas tak lepas dengan Allah Ta'ala ini. Kalau lepas, go on. Jalan. Boleh, tak ada masalah. Teruskan. Siru ala barakatillah. Kalau tak lepas, kalau dia nak buat satu benda, tengok dulu. Lepas ke tidak ni? Ni nak buat benda ni, lepas ke tidak dengan Allah ni? Aku boleh lepas ke tidak dengan perbicaraan di Mahkamah Rabbul Jalil di Padang Mahsyar. Maknanya dia meletakkan Islam dulu di depan. Dia letakkan Allah dulu di depan. Ini sifat yang pertama, maka dia akan merasai kemanisan iman. Kalau boleh sampai tahap ni, Masya Allah. Kadang-kadang kita time-time tertentu, alhamdulillah, time-time bab keuangan, bab harta benda ni kadang-kadang kita gagal juga. Kan? Bab lain tak ada masalah. Mai sembahyang Jumaat okey, mai apa semua okey. Bila mai sesuatu benda yang melibatkan harta yang kita sayang, melibatkan benda yang kita sayang, kadang-kadang terbabas dan gagal juga untuk berhadapan dengannya. Tapi kita berdoalah pada Allah supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang meletakkan Allah dan Rasulnya melebihi daripada apa yang ada di atas muka bumi ini. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala. Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah aku ini dikasihi. Kata Rasulullah, aku ini dikasihi melebihi daripada dia kasih kepada orang tuanya, kasih kepada anak-anaknya, dan kasih kepada manusia keseluruhannya. Iaitu dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kepada kehidupan dia. Kan? Jadi apa benda pun dia letak dulu. Kena ke tidak dia mai mengaji, mai belajar untuk nak mempelajari ataupun nak mengenali apakah yang dilakukan selama ini bertepatan dengan kehendak agama, kehendak Allah dan juga Rasulnya. Kalau boleh sampai ke tahap itu. Bila nak buat sesuatu, bila bertemu dengan sesuatu perkara, di antara perkara yang jelas dan tidak jelas, maka kita meletakkan tingkatan agama, meletakkan Allah dulu di hadapan, maka kita sudah pun merasai dan mengecapi halawatal iman. Yang keduanya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dan tidaklah seseorang itu mengasihi seseorang itu melainkan kerana Allah. Dia berkawan kerana Allah. Dia berkasih kerana Allah. Dia bukan berkawan kerana kepentingan. Ada orang dia berkawan kerana kepentingan.
Kan? Dia berkawan kerana kawan tu boleh bagi projek dekat dia. Maka dikawal lah dengan kawan tu. Kawan tu tak boleh bagi projek, tak dapat dah lah. Kan? Ramai macam tu tuan-tuan. Dia berkawan kerana kepentingan dunia. Kita kalau orang nak kawan kita kerana kepentingan dunia, boleh tuan-tuan. Berhenti-berhentilah, tak usah kawal lah dengan dia. Kalau kita nampak dia tu nak kawan kerana kepentingan. Saya selalu sebut, banyaklah kawan-kawan kita ni kata, sama ada dia Cina ataupun dia apa. Saya kata kalau hang nak kawan dengan aku ni kerana nak minta sesuatu, minta maaf. I'm so sorry. Tapi kalau kita nak berkawan kerana nak berkawan, bagi orang bukan Islam. Tapi kalau nak yang Islam, kita sebut, kalau nak kawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, siru ala barakatillah, silakan. Kita boleh berkawan, tak ada jadi masalah. Kan? Tapi kalau kawan kerana nak projek, kerana nak dapatkan maklumat, kerana nak itu, nak ini dan sebagainya. Ada tuan-tuan, orang cari kita bila masa dia perlu. Bila masa dia tak perlu, dia tak mau. Kan? Kita tengok benda tuan-tuan. Kan begitu. Jangan. Jenis-jenis macam ni, kalau kita dah boleh kena pasti, kita bagi kata, kita bagi kata dua pada dia. Pilihlah. Kan? Kalau kerana Allah, kita tak ada masalah. Tapi kalau kerana sesuatu yang kamu inginkan, maka minta maaf banyak-banyak. Wa ay yukraha wa ay yakraha ay ya'uda fil kufr kama yakrahu ay yukhzafa fin nar. Dia benci kembali semula kepada kufar sebagaimana dia tidak mahu kalau ia dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya ada 3 golongan ini. Maka dia akan merasai kemanisan iman. Dia benci dah kepada kekufuran. Dia benci dah kepada kefasikan. Dia benci kepada benda-benda yang mungkar dan sebagainya. Maka sebagaimana dia benci kalau dia nak dicampakkan ke dalam api neraka Allah. Maka kalau kita dapat mengecapi ketiga-tiga perkara ini, kita sudah pun dapat merasai kemanisan iman itu sendiri. Baik. Parti Allah tidak akan sempurna menerima segala bentuk pembelah bahagian, yakni pemisahan dalam Islam dalam segala bentuknya, kerana penerimaan ini seperti menyanggah tauhid, yakni tidak percaya kepada Allah, tidak mempunyai kecintaan kepadanya, seterusnya menerima kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak katakan parti Allah kalau seseorang itu sendiri pun tidak jelas terhadap Islam itu sendiri? Maknanya tidak akan menerima bentuk pembelah bahagian, pemisahan di dalam Islam. Nak ambil Islam ni ada masa-masa tertentu sahaja. Macam dengan parti syaitan ni lah. Dia kalau dia ambil Islam, dia tengok oleh kerana hari ni kecenderungan orang kepada agama, maka dia pura-pura membuat program-program dan perkara-perkara agama. Begitu. Jadi maknanya macam dengan ada satu menteri lah, kan? Dia pernah sebut pada saudara Cikgu Azmi, Cikgu Azmi Hamid, Presiden Teras MAPIM, ketika mana dia melawat satu booth kita punya program beberapa hari yang lalu di Kedah. Dia sebut, dia kata kami tak ada masalah, dia kata kami boleh salurkan bantuan dan kemudahan, tapi habanglah kat cikgu tu jangan duk hentam kerajaan kuat-kuat sangat. Kan? Ini menteri tuan-tuan. Kan? Dia kata jangan duk hentam sangat kerajaan ni. Kan? Tak, cikgu kata tak ada apa, kita hak betul lah. Hak tak betul kita belasah. Kan? Bila dah membebankan rakyat sebagai contoh, kita belasah lah. Bila dah sampai kepada tahap meletakkan kepentingan Melayu lebih daripada kepentingan Islam, kita belasah. Sebab kita bukan pejuang Melayu, kita pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa kalau dah itulah langkah yang tindakan yang baik yang dimainkan oleh kerajaan dan sebagainya. Maka kita akan sokong dan bantu. Tapi kalau dah tak betul, kita tegurlah. Kan? Kita tegur dia. Ini timbul pula isu tarif air naik pula tuan-tuan. Kononnya nak menyelamatkan TMB. TMB tak pernah rugi tuan-tuan. Kan? TMB ni tak pernah rugi. Ada benda lain yang nak dibuat, bukan nak selamatkan TMB. Kan? Kalau tengok pembaziran yang berlaku di kediaman Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri, saya tak ingat berapa figure dia, tapi berpuluh-puluh, beratus-ratus kali ganda penggunaannya, sampai puluhan juta bil elektrik saja setahun.
kan, yang digunakan pernah dibentangkan satu ketika dulu, pembaziran yang teramat sangat, kan. Sebab tu saya teringat masa saya pergi jumpa Tuan Guru ni Aziz, masya-Allah, tak tengok peribadi mulia dia, kan. Saya tengok benda ini pun bila saya berkawan dengan anak dia Fadil Ustaz ni Abduh, masya-Allah, begitulah sifat dia. Dia menurun hak sifat bapa dia, tuan-tuan. Tengok macam bagaimana Tuan Guru kalau tuan-tuan masuk bilik dia, bilik seluas-luas tu, tuan-tuan, dia hanya buka lampu pada meja yang dia nak duduk sahaja. Dia duduk waktu dia jadi MB, dia duduk meja ni, dia petik lampu, ada switch dekat meja dia ni. Dia petik lampu tu menyala bahagian meja dia. Hak lain gelap. Kalau siang dia buka tingkap bagi elok semua, cerah, masuk cahaya siang saja. Cahaya mau kata nak buka lampu cerah macam orang lain saja-saja, tidak berlaku. Tuan Guru begitu cermat menggunakan hak harta kerajaan yang diamanahkan. Setengah orang dak dibuka belakang, kan, dia buka bagi cerah, dak Tuan Guru sampai tahap tu. Habis bila saya masuk jumpa dia, mak duduk sana dulu sebentar, dia kata dia nak tengok sikit file. Dia pun tengok apa semua, sains-sains apa yang patut tengok apa lebih kurang. Dia tutup lampu, dia pergi kat saya, nak raih saya tu, tuan-tuan, dia buka lampu tu pula. Lampu hak saya duduk tadi tu, dia tidaklah gelap, tapi adalah cahaya daripada luar tu masuk. Tapi nak sebutnya duduk tu, barulah ditanya, duduk buka lampu situ, barulah dia bincang pula. Dia tutup dulu lampu dia, kan. Kita pun kadang-kadang tak mampu nak jaga sampai ke tahap itu. Tapi kerana orang ini benar-benar mencintai Allah dan Rasul, ingin menunaikan amanah rakyat yang berada di pundak bau dia, maka Masya Allah. Sebab tu kita tengok Tuan Guru baru ni, tuan-tuan, saya bersama dengan sahabat-sahabat hari Ahad lepas, bersama dengan Al-Fadhil Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, kami ada mesyuarat. Habis mesyuarat tu Datuk Tuan sebutlah, ya Allah, dia kata kita pakat-pakat doa lah kepada dua Tuan Guru kita, Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Menteri Besar Kelantan, bekas Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru ni Aziz Nikmat, yang uzur, masya-Allah, kesian, siapalah nak ganti beliau lepas ni. Lepas tu timbalannya pula, timbalan Mursyidul Am Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Dr. Haruddin, juga dalam keadaan yang sangat uzur sangat-sangat. Nampak kalau dia boleh pergi berjalan, pergi ceramah tu, itu kadang-kadang bukan ni dah. Sebab dia pernah sebut, dia nak, kalau boleh hasrat dia nak mati ketika berceramah. Kalau boleh nak mati ketika di atas pentas, sedang mengajar, sedang berdakwah, sedang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh tak mau mati di hospital, tapi kalau takdirnya begitu, apa boleh buat? Kan? Jadi duduk tengah berdoa tu, esoknya tu ada mesyuarat Majlis Syura Ulama pada hari Isnin petang. Duduk tidak semena-mena, tuan-tuan, Tuan Guru ni Aziz datang pada usia yang 80-an lebih, 89, 88 ke. Dengan keadaan tubuhnya yang ketar-ketar tu, datang lagi kerana nak bermesyuarat, untuk nak menyelesaikan beberapa perkara yang melibatkan kepentingan jamaah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Menangis, tuan-tuan. Kita bakal menangis belakang sebab tengok, masya-Allah, Tuan Guru yang macam ni. Kita kadang-kadang nak ajak mesyuarat Cawangan pelari, kan. Nak ajak pergi mesyuarat, tuan-tuan, mesyuarat Cawangan, ajak nak mesyuarat Surau, ajak nak mesyuarat itu pun lari. Tuan Guru duduk di Kelantan, sanggup lagi datang semata-mata nak bersama, walaupun dipimpin, dipapah. Sebab seluruh jiwa raganya telah diberikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemanisan dan kepentingan lain. Tidak ada kemanisan lain dah. Tak ada dah, tuan-tuan. Melainkan hidup mati dalam keadaan kita berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada usia-usia begitu, kalau orang lain duduk di rumah dah, ada pembantu tolong jaga, ada orang tengok, duduk dengan cucu-cucu. Tak, cucu pun dia duduk juga. Dia duduk dengan perjuangan Islam. Cucu-cucu dia adalah ahli-ahli kepada perjuangan Islam dan gerakan Islam, dan dia nak mati bersama-sama dengan perjuangan Islam. Ini contoh mulia yang ditunjukkan dalam keadaan uzur. Jalan nak naik lift tu, tuan-tuan, nak keluar lift nak pergi duduk tu, tuan-tuan, lepas duduk tu duduk lama, tuan-tuan. Lepas tu nak chair meeting lagi, sekadar mana nak dengar apa lagi idea yang dia boleh bagi untuk kerja-kerja agama ini, kan. Samalah juga dengan Datuk Dr. Haruddin yang masya-Allah dalam keadaan uzur begitu pun, atas nama sifat parti Allah, atas nama sifat parti Islam, perjuangan Islam, maka beliau sanggup korbankan kesakitan yang ada itu untuk kerja-kerja agama. Kalau nak kira senang, duduk di rumah lah, kan. Segala-galanya orang sediakan, segala-galanya orang boleh buat, tapi tak. Sebab kita nak hidup dan mati kita ini bersama dengan perjuangan Islam. Yang inilah menyebabkan kita tak berhenti-berhenti. Jadi motivasi kepada kita untuk kita berjuang dan terus berjuang, menegakkan agama Allah dalam apa cara, apa keadaan sekalipun.
Apa kemahiran yang ada pada kita nanti pasti akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang kamu ada, dengan apa yang kamu mahir, dengan apa yang kamu pakar, apakah kamu guna semua kemahiran dan kepakaran tadi untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan disoal nanti. Baik. Yang kedua. Sikit lagi tuan-tuan. Saya tadi mula lambat kan, nampak lagu mana. Saya semalam Cik Mano telefon sebab 25 hari bulan ni jadual saya akan diberikan kepada Al-Fadhil Ustaz Salahuddin Abdul Nasir. Dia ganti, dia bos saya bagi laluan pada dia. Jadi saya tak ada lah kat sini. Jadi kebetulan pagi ni saya kosong dan saat lagi pun saya ada seminar Al-Quds di Blue Wave Hotel. Jadi saat lagi nak terus pergi sana lah. Ada sampai tengah hari ni. Dan insyaAllah petang ni saya akan berangkat semula ke Myanmar, ke Rangoon untuk bantuan kemanusiaan dan misi-misi yang seterusnya. Yang dulu saya dah pergi, ni saya akan pergi lagi petang ini sampai hari Khamis insya-Allah, tak berhenti. Hari Khamis, hari Rabu balik, hari Khamis ada program di Temerloh, lepas tu balik mai sini, hari Jumaat pergi Kota Baru, ada seminar hudud hari Sabtu. Jumaat malam ke sana, balik petang Sabtu fly ke KLIA sampai terus ke Seremban, ada forum pula. Lepas forum balik tengah malam, pagi esok ada kuliah subuh, lepas kuliah subuh ada dialog hudud, santai hudud untuk Cina-Cina di kawasan Gombak. Lepas tu balik petang ada ceramah lagi, tak berhenti tuan-tuan. Lagi boleh jalanlah. Kerja tu kerja yang ni yang semangat. Bila kita tengok tu guru macam tu pun dia boleh buat, kita ni apalah sangat tuan-tuan. Saya ni pula ni ada kalau pagi tadi tu saya bangun berat, saya tak main dah. Tapi bangun pagi ni rasa ada kekuatan sikit. Dia naik bisui kat belakang ni tuan-tuan ni. Ni pun satu hal juga tuan-tuan kan. Allah uji begitu tak tahulah pasal apa. Kan ada bisui kat belakang ni sakit ni, bukan boleh pusing banyak, tak boleh. Sikit je boleh pusing. Semalam pun ambil ubat, doktor kata tengoklah try dulu kalau bagi ubat ni, ubat tahan bengkak, tahan sakit dengan antibiotik. Kalau tak lega juga kita operate buang lah. Kita nak kena operate. Saya kata janganlah doktor, sebab nak pergi Myanmar ni tak lagi ni. Dia kata tak apa, cuba tengoklah. Sama-sama kita berdoa insya-Allah. Baik. Jadi kalau nak kira kita ni dengan Tok Guru yang macam tu pun masih lagi berjuang nak menghabiskan masa, kita yang masih lagi muda, masih lagi ada kekuatan ni lebih-lebih lagi lah. Kan? Begitu. Sikit lagi tuan-tuan. Saya nak masuk yang kedua. Yang kedua ialah azillatin 'alal mu'minin. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin. Sifat ini lahir daripada jiwa yang bersih, bukannya penghinaan diri, tetapi lahir daripada persaudaraan Islam dan hubungan akidah yang menembusi segala anasir kepura-puraan dan kepalsuan. Walaupun ia mempunyai hubungan keturunan, tetapi hubungan akidah itu lebih penting kepada mereka, sehingga tidak ada jalan yang lain yang lebih penting kepada mereka, sehingga tidak ada jalan yang lain untuk bertelingkah apabila menyadari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi akidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan terhadap sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Itu sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka bila dia beriman kepada Allah, dia akan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Setengah kita ni tuan-tuan dengan orang beriman ni lari, lawan. Kan? Setengah daripada setengah. Ada dalam jamaah Islam ni pun ada. Kan? Lebih kepada nak menjaga orang bukan Islam, nak jaga hati orang bukan Islam, daripada nak menjaga sesama mukmin. Ada begitu perjuangan dia, tak boleh, kita kena jaga. Pakatan ni kena jaga elok-elok. Tak boleh, sebab kalau tak ada depa ni kita tak menang. Tu dia punya keyakinan tu kerana manusia, kan, bukan kerana Allah. Dia kata ni saya ni duduk sini ni boleh menang ni kerana bantuan depa ni lah.
Kalau nak Arab Melayu sebab kerat sangat, taubat lahum tak boleh menang. Tu dia contoh. Contoh tu betul tu tuan-tuan. Kan? Hanya ada yang lagu tu. Ni kalau tidak kerana ni saya tak boleh jadi MB ni. Kalau tidak kerana sokongan daripada orang Cina ni, saya tak boleh jadi MB. Sebab tu hari ni saya kena jaga depa ni semua. Tu dia. Dengan orang bukan Islam, bukan baik, minta apa pun luluh. Tapi dengan orang beriman, orang Muslim ni, buat main tak main, buat endah tak endah, kisah tak kisah. Itu bukan sifat orang-orang yang berada sebagai parti kepada a'dha'u hizbullah. Kepada ahli kepada gerakan Islam. Sifatnya bukan begitu. Sebab sifat orang yang beriman ialah mereka berlemah lembut. Azillatin 'alal mu'minin. Dengan orang beriman ni tuan-tuan, dia mukmin first. Kan? Dia mukmin first. Bukan kafir first. Hari ni kita tengok banyak orang kafir first. Kan lebih. Lepas tu dia buat fitnah itu ini dan sebagainya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Bandingan orang-orang yang beriman sesama mereka dari segi kasih mengasihi, sayang menyayangi dan cinta mencintai, laksana badan yang satu apabila satu anggota mengadu sakit, membawa kepada keseluruhan jasad itu juga menjadi berjaga malam dan demam. Bila sakit ni tuan-tuan, habislah. Macam saya sakit kat sini tuan-tuan ni. Allah sakit tuan-tuan. Tidur malam pun tak boleh. Nak tidur tu tak boleh. Tidur tak lagi jaga. Tidur bila kita terlentang macam ni, pak, dia kena jaga sakit. Kena mengiring pula. Tu dia. Sakit ni sakit habis ni. Sakit di tengkuk, sakit di kepala, dia tangkap. Ini dia panggil penyakit paling sakit. Bila paling je sakit tuan-tuan. Paling je sakit. Sakit tunggu tuan-tuan. Jadi macam itulah tuan-tuan keadaan orang-orang yang beriman ini. Dia mukmin first. Apa benda pun dia orang beriman dulu. Bukanlah orang nak menjaga, orang kafir menjaga itu ini, dan sebagainya. Yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Walaupun dia adalah sasaran dakwah kita. Kan? Tapi kalau dia bersama dengan kita sampai boleh menggadaikan maruah dan prinsip perjuangan kita, kita tak boleh terima dia. Dia desak kita, dia cabar kita untuk kalau kita laksanakan hudud, dia akan gini. Apalah. Nak belah, you belah lah. Kan? Tak ada masalah. Kita tak boleh cakap lagu tu, janganlah duk sebut sangat pasal takut nanti dia pun ni keluar. Keluar you boleh belah. Kita tak ada heran sikit pun. Kan? Pasal dia ganggu. Sedangkan dia tahu dah, kita nak wujudkan persepahaman pakatan ni pun, kewujudan hudud ini bukan perkara baru. Kita dah lama dah bincang. Kita dah lama dah laksana. Cuma tak boleh laksana sebab ada halangan-halangan yang kita tak mampu untuk berhadapan dengannya. Yang kita tak boleh nak ejah lagi. Ini tengah duk ejah lah ni. InsyaAllah. Kan? Jangan jadi penghalang kepada begitu. Ni tak. Kadang-kadang mereka sanggup nak buat. Bila kita nak buat Islam, tak boleh. Sedangkan dia tahu kita ni parti Islam. Nama pun parti Islam dah. Memang tujuan kita nak tegakkan Islam. Kita bukan nak cari redha manusia. Kita bukan nak ambil hati manusia. Kita nak buang apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sebab itu dengan orang kafir ni, ada part yang kita boleh kompromi, kita kompromi. Ada part yang kita tak boleh kompromi. Bila dia tentang kita, kita tak boleh kompromi. Walaupun dia bersama-sama dalam satu pakatan kita. Kena jelas benda tu tuan-tuan. Sebab tu tak heran kalau dia nak keluar, dia keluarlah. Kita tak akan keluar sebab kita jamaah Islam. Kan? Kalau dia tak puas hati dia nak keluar, silakan. Yang parti Melayu pun yang macam tu juga nak jaga hati orang bukan Islam lebih daripada nak jaga Allah, silakan. Jagalah hati mereka kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui segala-galanya. Baik. Sifat mesra, merasa lebih mulia dan lebih tinggi daripada orang kafir bukannya lahir daripada kesombongan peribadi, tetapi lahir daripada ketinggian akidah dan kemuliaannya bertujuan menegakkan bendera Islam yang berdepan dengan kafir. Sikap yang menganggap bahawa apa yang diyakini oleh mereka, yakni Islam, lebih baik dan itulah satu-satunya yang benar, dan peranan mereka ialah untuk menundukkan apa yang
menundukkan yang lain supaya mengakui kebenaran, bukanlah untuk menundukkan orang lain kepada mereka semata-mata, tetapi kebenaran dan tidak sekali-kali bersifat mengampu. Jadi kita jelas kita punya pendirian kita terhadap agama, dan kita yakin bahawa Islam inilah yang betul. Islam adalah Islam eksklusif, lain pada Islam inklusif. Islam ni betul, hak lain semua tak betul. Ada seorang tak boleh lagu tu ustaz, depa pun ni manusia. Tak boleh. Ni Allah sebut. Ni dia panggil ketinggian akidah. Islam saja yang eksklusif. Yang lain semua inklusif. Ni dia kata tak, Islam pun nak diinklusifkan. Tak boleh. Islam je yang betul. Inna din indallah al-Islam. Agama yang Allah redha Islam je. Hal lain tak redha. Tak sedap sembang lah. Yahudi, Nasrani, Buddha, Majusi, Kristian dan sebagainya, semua batil, semua tertolak. Macam mana kita nak katakan agama Islam juga inklusif? Sebab tu agama Islam eksklusif. Dia saja yang betul, hal lain semua tak betul, kan? Kalau ada orang nak suruh bagi nampak kata keadilan, kesamarataan dalam Islam sampai nak menghilangkan eksklusif dan inklusif tadi, maka orang ini adalah orang yang tidak betul. Baik. Seterusnya, mestilah yakin dengan din Allah yang pasti mengatasi yang lain. Kekuatan daripada pertolongan Allah itu tidak ada siapa yang dapat menyanggahinya, dan parti Allah pasti mengatasi segala pasti jahiliyah pada akhirnya. Walaupun memakan pengorbanan dan masa seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebutkan beberapa kali di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya ayat yang ke-56 tadi, fa inna hizballahi humul ghalibun. Kerana sesungguhnya golongan yang parti Allah Ta'ala itulah yang akan diberikan kemenangan. Yang kedua dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-22, ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya penyokong-penyokong parti Allah Ta'ala itulah orang-orang yang berjaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita dan memasukkan kita dalam kalangan orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah, petunjuk untuk istiqamah berada di atas perjuangan yang suci ini, insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, kita baca doa sikit, doa selamat untuk keluarga Tuan Haji Muhammad Adnan, dan kita buat sedikit tahlil ringkas, tahlil arwah ringkas untuk Warnoh bin Katiman, Siti Zainab binti Hasan, Jamaluddin bin Abdul Rahman, Sa'ayah binti Abdul Rahim, dan muslimin muslimat sama ada yang telah meninggal lama ataupun yang baru saja meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله.